pohon cemara. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi-tinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang ke dalam layar kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada petang ini. Segala pujian kehadrat Allah SWT. Ke atas izinnya, kita dapat bersama-sama mengikuti webinar program Road to UMT 22, kenali program pengajian di Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial untuk pelajar lepasan diploma, matrik dan juga tingkatan 6 dan juga dibukakan kepada lepasan ijazah yang ingin menyambungkan pengajian mereka di peringkat sarjana. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran anda semua yang sudi untuk meluangkan masa dengan menyertai live kami pada petang ini. Sebelum memulakan majlis buah bicara pada petang ini, saya ingin mengajak para penonton dan adik-adik di sana untuk sama-sama berkongsi pautan live ini agar lebih ramai dapat bersama kita pada petang ini. Sebelum kita memulakan buah bicara ni, ingin saya memperkenalkan dulu siapa diri saya sebagai moderator. Saya Dr. Rohana Ahmad dari Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Program Polisi selaku moderator untuk bual bicara santai pada petang ini. Sebelum kita memulakan bual bicara yang panjang pada ni selama 1 jam, saya terlebih dulu ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada adik-adik semua di luar sana. Bersama saya adalah ahli panel yang sangat berpengalaman. Ingin saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu panel pertama saya yang berada di sebelah saya ni, Dr. Azlin Zuraini binti Ahmad atau lebih dikenali dengan nama manja Dr. Azlin. Timbalan Dekan Akademik Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial. Dr. Azlin adalah pensyarah kanan dan juga timbalan dekan akademik dan hal ehwal pelajar di FPAX dan beliau merupakan kelulusan Dr. Falsafah dari University of Leeds, United Kingdom, Master from UPM dan juga ijazah sarjana muda Agribusiness daripada UPM. Dr. Azlin terlibat dengan pengajaran, penyeliaan dan juga penyelidikan dalam bidang pengurusan dan perniagaan yang menjurus kepada pengurusan sumber manusia. Selain itu, Dr. Azlin juga berpengalaman mengajar para siswazah dan juga pelajar pasca siswazah sarjana bagi kerja khusus bagi program sarjana muda pengurusan pemasaran dengan kepujian Master MBA dan juga Master of Management. Itu seberingkas berhubung dengan biodata panel kita yang pertama hari ini. Namun kita masih ada lagi seorang lagi adik-adik panel kita yang kedua, iaitu Dr. Muhammad Riaz di hujung sana. Beliau merupakan pensyarah kanan di FPAX. Kepakaran beliau adalah merupakan dalam bidang perdagangan antarabangsa, ekonomi kuantitatif, makroekonomi gunaan. Dan beliau mendapat Dr. Falsafah dalam bidang ekonomi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, sarjana muda pun daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan sangat istimewa, beliau juga adalah merupakan lepasan sarjana muda ekonomi dari Universiti Malaysia Terengganu. Adik-adik, dari Universiti Malaysia Terengganu. So, beliau juga merupakan seorang alumni daripada untuk Universiti Malaysia Terengganu. Sangat berpengalaman. Pengalaman semasa menjadi pelajar di UMT, seorang yang sangat aktif. Presiden Kelab Mahasiswa Ekonomi di UMT untuk sesi 2013 dan 2014, kiranya baru lagi lah ni.
dan pembantu penyelidik Swiswazah daripada di UKM pada tahun 2018 hingga 2020. Masih fresh adik-adik. Merupakan salah seorang fellow academics di UMT pada 2019 dan 2021. Okey, oleh itu oleh kerana kita tidak dapat melaksanakan program buah bicara ini secara live, tapi adik-adik semua jangan risau. Kita akan penerangan ini secara layar atau secara online. Yang mana yang penting adik-adik kita di luar sana dapat mengetahui dan mengenali Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial dengan lebih dekat, insya-Allah. Okey, seperti mana yang adik-adik semua lihat tadi, pada permulaan rancangan kita tadi, kita telah menunjukkan secara sepintas lalu melalui tayangan video korporat yang telah ditayangkan sebentar tadi. Kemungkinan besar adik-adik semua masih lagi kabur ataupun tidak jelas tentang gambaran yang sebenarnya tentang fakulti ini. Tapi jangan risau, jangan bimbang sebab kita ada dua panel yang akan menerangkan dengan lebih detail. Iaitu bagi menjelaskan dengan terperinci berhubung dengan latar belakang fakulti, program yang ada dan jumlah pelajar yang terdapat di fakulti ini, yang mana pelajar telah memilih aspek sebagai pilihan mereka yang pertama di Universiti Malaysia Terengganu. Jadi bagaimana peranan fakulti dalam menyediakan program-program yang holistik kepada pelajar, yang ditawarkan kepada pelajar. Sebagai itu saya menjemput panel kita yang pertama, Dr. Azlin, untuk menerangkan dengan lebih terperinci. Silakan Dr. Azlin. Terima kasih Dr. Aina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga adik-adik sekalian. Selamat datang ke Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial ataupun dikenali sebagai FPAPS. Dan boleh adik-adik kalau sekiranya ingin mengetahui lanjut berkaitan program, boleh ke website kami di www.fbesd.umt.edu.my, di mana FBESD itu adalah stands from English version, Faculty of Business, Economic, Social and Development. Jadi selamat datang ke fakulti kami. Seterusnya adalah pintu utama bangunan fakulti yang mengalu-alukan kehadiran dan juga untuk adik-adik sertai kami lah sebagai warga fakulti. Dan fakulti juga seterusnya dipimpin oleh dekan, iaitu Profesor Teknologis Dr. Muhammad Shaladdin bin Muda, PhD dari Lancaster, MBA Southern New Hampshire, Bachelor Science Indiana State dan DPA from UiTM dengan bidangnya pengurusan operasi. Dan sedikit visi dan misi fakulti lah Dr. Aina. Seperti yang adik-adik tahu tadi, kami di fakulti ingin menawarkan program yang berkualiti dan juga ingin menjadi peneraju dalam menawarkan program akademik, menjana pengetahuan baharu melalui pelbagai pendidikan dan juga menyebarkan pengetahuan baru melalui penerbitan ataupun kerja perundingan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam bidang social science dalam pelbagai bidang kami di fakulti. Jadi misi kami selanjutnya adalah untuk melahirkan graduan yang memiliki kualiti kepimpinan dan kemahiran yang boleh dipasarkan. Yang ini adik-adik adalah berkaitan dengan GE lah ataupun Graduate Employability. Jadi di sini kita harap kita akan dapat melahirkan graduan yang mempunyai kualiti yang terunggul, yang boleh terus diserap ke industri yang relevan. Dan kita juga ingin melahirkan graduan yang inovatif dan kreatif dalam mengaplikasikan ilmu ke arah pembinaan negara bangsa. Dan seterusnya warga akademik juga ingin menjalankan pendidikan untuk menjana, menyebarkan ilmu baru untuk manfaat masyarakat serta boleh mengintegrasikan disiplin di fakulti dengan bidang khusus di universiti ini.
Dan seterusnya saya ingin berkongsilah kekuatan ataupun warga akademik di fakulti. Terdiri Dr. Aina daripada 125 lah kita semua ni. 125 warga akademik iaitu terdiri daripada Profesor Madya, pensyarah dan juga pensyarah kanan lah yang teramai. Dan majoriti kami saya rasa lebih kurang 75 to 85% adalah PhD holder. Yes. Dan kita juga mempunyai pensyarah antarabangsa yang terdiri dari pelbagai negara, contoh dari Myanmar, dari Indonesia, dari kita ada dari Jordan, dari pelbagai negara, Bangladesh yang menyertai warga akademik di FPAPS lah. Jadi kekuatan kita seramai 125 orang. Seterusnya, saya ingin menarik perhatian adik-adik untuk program prasiswazah di FPAPS. Kita ada 6 program prasiswazah yang adik-adik boleh pilih lah selepas tamat STPM ataupun diploma dan yang setara lah. Jadi di sini kami menawarkan yang pertama sekali adalah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian. Yang kedua, Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi dengan Kepujian iaitu program Dr. Aina. Dan yang ketiga, Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dengan Kepujian iaitu program saya sendiri. Yang keempat, Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan dengan Kepujian. Yang kelima, Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian. Dan yang keenam adalah Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam dengan Kepujian iaitu program Dr. Rias lah. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh Dr. Rias, tapi sebelum tu saya juga ingin berkongsi bahawa selain daripada warga akademik seramai 125 orang, fakulti juga sebenarnya terdiri ataupun kekuatan fakulti adalah jumlah pelajar yang ramai, yang teramai di UMT, iaitu kita ada students enrollment untuk prasiswazah yang 6 program tadi tu terdiri daripada 2,842 pelajar prasiswazah. Dan kita juga kalau dilihat dalam jadual yang dipaparkan tu, kalau yang paling ramai sekali sebenarnya adalah dari program perakaunan. Sebab dia 4 tahun dengan 752 prasiswazah, pelajar prasiswazah, dan diikuti oleh marketing ataupun pemasaran. Kemudian kita ada counselling juga 4 tahun, 451, dan program lainnya adalah policy, dan kita ada ekonomi, dan yang akhir sekali adalah pelancongan. Jadi ini adalah kekuatan kami lah di UMT yang rasanya dengan 2,842 prasiswazah, dan juga tambahan kita ada pasca siswazah yang juga teramai, di mana pasca siswazah kami yang di sebelah kanan, kalau adik-adik boleh lihat, kita ada 462 pelajar sebenarnya, terdiri daripada PhD ataupun pelajar Master Science by Research dan juga Master Science by Coursework. Kalau dilihat kedua-dua jumlah pra dan pasca, postgrad and undergrads, kita ada lebih kurang 3,304 orang pelajar. So itu adalah kekuatan fakulti kami, dan juga pelajar-pelajar antarabangsa yang teramai lah di dalam fakulti dari pelbagai negara. Kita ada dari China, dari Indonesia, dari Jordan, dari Syria, Pakistan, Bangladesh, dan banyak lagi lah beberapa negara lain yang juga melanjutkan pengajian di fakulti. Saya serahkan selanjutnya kepada Dr. Aina kembali. Terima kasih Dr. Lin. So saya harap adik-adik semua kat luar sana telah mendapat sedikit sebanyak gambaran tentang program yang dilaksanakan atau dijalankan di Fakulti Aspek. So ayo adik-adik, apa tunggu lagi? Gambaran dah dapat, so jangan lupa enroll Universiti Malaysia Terengganu yang mana bersesuaian dengan cita-cita adik-adik, impian adik-adik untuk masa hadapan nanti. Okey, sebelum kita nak menyambungkan berbicara santai kita hari ini dengan panel kita yang kedua, kita berehat sebentar untuk adik-adik melihat video korporat yang berkaitan dengan Sarjana Muda Ekonomi.
berhubung dengan ada 6 program yang ditawarkan di aspek. Saya pasti adik-adik di luar sana ingin mengetahui dengan lebih mendalam apakah syarat-syarat yang perlu ada untuk melayakkan adik-adik masuk ke kursus yang ditawarkan di Fakulti Aspek. Jangan risau adik-adik. Saya akan meminta panel 2 untuk menyatakan dengan terperinci syarat-syarat apa yang patut adik-adik perlu patuhi untuk melayakkan adik untuk mengikuti program di sini, dan bagaimana pula dengan syarat bahasa Inggeris. So saya dengan ini menjemput Dr. Riaz untuk menjelaskan kepada adik-adik di luar sana dengan lebih terperinci. Silakan Dr. Riaz. Terima kasih Dr. Rohana. Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik semua. So, kita baru lihat tadi video berkaitan dengan Sarjana Muda Ekonomi. So, saya sendiri daripada Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam dan merupakan alumni dan kini pensyarah di sini. So, Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam ini ditawarkan bagi tempoh 3 tahun setengah lah, di mana 3 tahun adalah sesi pembelajaran, and then kita ada lagi additional 6 bulan untuk latihan industri, di mana adik-adik dapat cuba untuk praktiskan ilmu yang telah kita pelajari dalam kuliah, dan supaya kita dapat hands on experience lah. Dan dari aspek syarat program ini hampir sama dengan program-program yang lain, di mana adik-adik perlu lulus SPM, perlu lulus dengan kepujian dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris di peringkat SPM, perlu lulus dalam peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya grade C dalam pengajian dan grade C dalam 2 mata pelajaran yang lain, atau mempunyai kelulusan diploma atau kelayakan lain yang setaraf, atau kelulusan dari matrikulasi asasi Sains asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 2.0 lah. So PNGK itu agak penting kalau adik-adik perlu pastikan minimum requirement dari peringkat universiti ini adik-adik perlu capai, dan dalam konteks program adik-adik seharusnya merupakan minimum calon STPM, matrikulasi dan program asasi, mendapat grade B- dalam mata pelajaran di peringkat STPM sama ada ekonomi, perakaunan, matematik atau pengajian perniagaan, kepujian dalam mata pelajaran matematik di peringkat SPM atau grade C dalam mata pelajaran matematik di peringkat STPM, dan lulus dalam mata pelajaran bahasa Inggeris di peringkat SPM, dan kelayakan setaraf matrikulasi atau diploma yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. So, fokus utama program ini adalah untuk melahirkan siswazah yang berilmu, khususnya dalam bidang ekonomi, sumber alam, berkebolehan tinggi dan juga berkemahiran, beretika dan berketerampilan. So, kita bukan hanya untuk melahirkan mahasiswa yang hanya mempunyai ilmu pengetahuan, tapi kita ingin melahirkan mahasiswa yang bersifat secara holistik, mempunyai ilmu dan kemahiran insaniah, kemahiran komunikasi, kemahiran kepimpinan dan keusahawanan. So, adik-adik mungkin terfikir, kalaulah in case adik-adik belajar Sarjana Muda Ekonomi ni nak kerja apalah kan? So, kita ada alumni yang bekerja sebagai penganalisa ekonomi, pengurus, penyelidik, pegawai bank, pegawai kewangan, pegawai penilai, pensyarah, pegawai perhutanan, pegawai pertanian, ahli statistik, dan ramai juga graduan daripada lepasan Sarjana Muda Ekonomi bekerja sebagai usahawan. Mereka mencipta pekerjaan untuk graduan-graduan lain. Sekiranya adik-adik berminat dengan Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam, adik-adik bolehlah menghubungi Profesor Madya Dr. Mahirah Kamaluddin, ketua program kita, di email mahira.k@umt.edu.my. Seterusnya, kita lihat bagi program Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian. So, program ini ditawarkan bagi tempoh 4 tahun. Program ini merupakan antara program yang paling diminati lah, kerana kita lihat penyertaan pun pelajar agak tinggi bagi program ini. So, program ini syarat dia hampir sama dengan program yang tadi, Sarjana Muda Ekonomi. Dari aspek syarat khas, adik-adik perlulah mendapat grade B- di peringkat STPM atau matrikulasi atau asasi bagi subjek ekonomi, perakaunan, pengajian perniagaan atau pengurusan perniagaan. Adik-adik juga perlu pasti adik-adik lulus di peringkat dalam mata pelajaran bahasa Inggeris di peringkat SPM dan tahap 2 dalam MUAT. So, ada perbezaan dalam tahap MUAT bagi program ini. So, fokus utama bidang ini adalah untuk melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan dalam bidang perakaunan, berfikiran kritis, berkemahiran, menganalisis data dalam membuat pelaporan, di samping mempamerkan semangat pembelajaran sepanjang hayat. So, because bidang ini adalah bidang yang
banyak demand di peringkat industri sendiri. So kalaulah sebab itulah kita menumpukan kepada aspek pembelajaran sepanjang hayat. So dari aspek kerjaya yang paling jelas adalah sebagai accountant. Adik-adik juga boleh bekerja sebagai juru audit, pegawai penaksir cukai, bendahari, setiausaha syarikat, juru runding, pegawai kewangan, penganalisa kewangan, penyelidik dan ahli akademik. So dia agak banyak bidang yang adik-adik boleh masuk sekiranya adik-adik belajar sarjana muda perakaunan. Adik-adik juga boleh bekerja di peringkat awam ataupun swasta, dan ada juga sebahagian graduan kita, alumni kita yang telah menjadi sebagai usahawan. So sekiranya adik-adik berminat dengan program ini, bolehlah hubungi Profesor Madya Dr. Azwadi Ali dengan email azwadi@umt.edu.my. Seterusnya kita lihat bagi program Sarjana Muda Counselling dengan kepujian. So program ini juga ditawarkan selama bagi tempoh 4 tahun. Dan kalau kita lihat syarat khas dia, ada banyak subjek yang disenaraikan tu. So dalam banyak subjek ni adik-adik perlu dapat at least 2 mendapat grade B-. So syarat dia lebih detail dalam program ini. Dan fokus utama program ini adalah untuk melahirkan kaunselor. So kita ingin melahirkan kaunselor, pegawai penasihat yang sedar dengan keperluan serta isu yang wujud dalam komuniti. Seterusnya berkebolehan menggunakan pengetahuan dan berpengalaman yang bersesuaian dalam memberi perkhidmatan kaunseling yang terbaik kepada komuniti. So program ini juga telah melahirkan banyak alumni-alumni yang hebat. So kita ada alumni yang bekerja sebagai pensyarah, alumni yang bekerja sebagai kaunselor di sekolah, di universiti. Sekiranya adik-adik berminat dengan program ini, boleh terus hubungi Dr. Rabaatun Adawiyah. So kita ada sertakan email adawiyahyusuf@umt.edu.my. Okey, so seterusnya sebelum saya sambung kepada video kepada penerangan sarjana muda pengurusan pengajian polisi, mungkin kita boleh break sekejap. Kita boleh tengok dahulu video sarjana muda pengurusan pengajian polisi dan kemudian kita akan sambung. Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi. So, saya rasa mungkin adik-adik dapat banyak maklumat daripada video tersebut. So, saya nak terangkan lagi sedikit. So, berkaitan dengan syarat khas program, adik-adik perlu mendapat grade B- dalam mata pelajaran ekonomi, perakaunan, pengajian perniagaan. Salah satu mata pelajaran lah di peringkat STPM, matrikulasi dan juga asasi. Dan mendapat kepujian di peringkat bagi subjek matematik di peringkat SPM dan grade C paling kurang di peringkat STPM, matrikulasi dan juga asasi. Bagi MUAT juga, program ini adik-adik perlu dapat minimum MUAT untuk band 2 ya, untuk masuk kepada program ini. So, apakah kerjaya yang adik-adik boleh apakah peluang kerjaya yang ada lah kan sekiranya adik-adik belajar sarjana muda pengurusan pengajian polisi? Yang pertama, adik-adik boleh terlibat sebagai penganalisis polisi dan boleh membentuk polisi. So kita bukan hanya belajar dalam kuliah semata-mata, tapi kita dapat menyumbang kepada pembangunan polisi di negara kita. Dan adik-adik juga boleh bekerja sebagai penasihat kepada kerajaan dan juga seperti pegawai takbir diplomatik, ahli akademik, pegawai perhubungan awam dan juga pendidik lah.
So fokus utama bidang ini adalah sebenarnya melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan dan berupaya menganalisis kemahiran digital dan numerasi dalam polisi setaraf dengan pengurusan dan profesional. So banyak tumpuan-tumpuan yang kita cuba enhancekan dalam program ini supaya mahasiswa yang kita hasilkan dapat menyumbang kepada pembangunan negara. Sekiranya adik-adik berminat dengan program Sarjana Muda Pengurusan Pengajian Polisi, adik-adik bolehlah berhubung dengan Dr. Zikri di email zikri@umt.edu.my. Seterusnya kita lihat bagi program Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan. So program ini ditawarkan bagi tempoh 3 tahun, di mana ini merupakan program yang agak baru lagi. Zaman saya belajar dahulu baru program ini ditawarkan. So saya masih it's quite fresh in my mind lah. So fokus utama bidang ini adalah untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang pengurusan pelancongan. So disebabkan Malaysia merupakan antara negara tourist destination countries, so kita cuba tumpukan kepada aspek ini dan melahirkan siswazah yang mempunyai karakter dan sikap diri yang positif dan menghasilkan siswazah yang mampu mengaplikasi prinsip-prinsip pengurusan di dalam aktiviti pelancongan dan kemahiran kerja yang boleh dipindahkan seperti komunikasi dan penyelesaian masalah. So apakah prospek kerjaya? So prospek kerjaya yang paling jelas adalah sebagai pengurus pelancongan, pegawai operasi pelancongan, ejen pemasaran pelancongan dan pegawai perkhidmatan pelanggan. So ini adalah yang detail, yang agak khusus lah. Adik-adik juga boleh terlibat dalam pegawai takbir diplomatik atau pekerjaan di sektor awam yang lain. So sekiranya adik-adik berminat dengan program Sarjana Muda Pengurusan Pelancongan, bolehlah berhubung dengan Dr. Zaliha Zainuddin di email zaliha.z@umt.edu.my. Okey, seterusnya dan yang terakhir untuk program Sarjana Muda ini adalah Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran dengan Kepujian. So program ini juga merupakan antara program favourite di mana kita dapat lihat penyertaan pelajar antara yang agak tinggi lah. So tempoh pengajiannya adalah selama 3.5 tahun dan syarat umum, syarat am dan syarat khas hampir sama dengan program Sarjana Muda Ekonomi. So fokus utama program ini adalah untuk melahirkan mahasiswa yang dapat berkomunikasi secara berkesan lah. Di mana dari aspek marketing yang paling important is communication lah kan. So sekiranya adik-adik masuk dalam program ini, adik-adik dapat melatih in term of kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan dan juga dapat menyelesaikan masalah pengurusan secara profesional. So prospek kerjaya saya rasa ada beberapa prospek kerjaya yang kita boleh lihat. Yang pertama adalah dari aspek wakil pemasaran, wakil jualan, eksekutif pemasaran, pengurusan jualan, pengurusan pemasaran dan tidak lupa sebagai usahawan. Ramai alumni-alumni kita telah selepas mereka belajar cara untuk menguruskan perniagaan, mereka telah membuka perniagaan, telah berjaya lah. So kalau adik-adik berminat dengan program Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran, bolehlah terus menghubungi Profesor Madya Dr. Azizul Yadi Yaakob di email azizul_yadi@umt.edu.my. So saya rasa sampai di sini sahaja penerangan. Mungkin sebelum saya sambung semula kepada Dr. Aina, kita boleh lihat dahulu video Sarjana Muda Pengurusan Pemasaran terlebih dahulu. The Faculty of Business, Economics and Social Development offers a few undergraduate bachelor degree programs, one being the Bachelor of Management Marketing with Honours. The Bachelor of Management Marketing with Honours program is accredited by MQA, Malaysia Quality Assurance. This program is for students who want to reinforce their knowledge and expertise in marketing. It is designed to meet social responsibility by providing a trained workforce tailored to market demands. Learning and teaching sessions are conducted by friendly academicians as well as industry thinkers. Our program objectives are to deliver and provide understanding and marketing concepts and principles, to apply management and marketing competency in planning, identifying, analyzing, and evaluating problems, to produce ethical, professional, and confident graduates.
We offer state-of-the-art facilities in our classrooms that are required to equip them for the Industrial Revolution 4.0. We also offer massive open online courses, MOOCs, as well as online on-site hybrid courses for the students to experience different types of pedagogy and assessments. Our campus offers students a conducive and resort-like place to study. Our campus is strategically located on the coast of the South China Sea, and it is only a short drive away from Kuala Terengganu waterfront heritage city. Undergraduate students have the opportunity to experience a variety of sports every month, organized by the Students' Marketing Club, MARCI, and other clubs in the university. Undergraduate students are able to access tools, practices, and environments that are not available at the university on field trips. The exposure to community outreach programs is one of our strengths. Undergraduate students provide meaningful service-based activities to local communities that might not otherwise have access to the services. So hurry! Reserve your place for upcoming intakes by applying today. Terima kasih. Welcome back to sesi yang seterusnya. Terima kasih kerana masih setia bersama kita pada sesi live hari ini mengenali Fakulti Bisnes. Seperti mana yang telah dinyatakan, terima kasih kepada Dr. Riaz yang telah memberi terperinci kepada adik-adik di luar sana tentang program undergraduate ataupun program prasiswaza. So seterusnya saya juga ingin menjemput Dr. Azlin untuk memperincikan tentang kursus penawaran program untuk pasca siswaza kepada mana-mana pelajar yang tengah mencari atau adik-adik di luar sana yang tengah mencari universiti manakah untuk mereka untuk menyambung pengajian mereka di peringkat sarjana dan juga peringkat PhD. Dan juga kepada mereka yang tengah bekerja sekarang. Oleh itu, Dr. Azlin, saya mohon lagi sekali untuk memperjelaskan dengan terperinci apakah syarat-syarat yang patut mereka penuhi untuk mengikuti pengajian pasca siswazah di Fakulti FESPAC ini. Silakan Dr. Azlin. Terima kasih Dr. Aina. Sekali lagi lah ya, tadi kita lihat prasiswazah yang saya rasa adik-adik perlu kompetitif. Walaupun CGPA kelulusan tu agak minimum, tetapi sebenarnya nak masuk UMT ni memang perlu dapat CGPA yang tinggi. So kena mendapat kompetitif lah. Maksudnya kalau CGPA yang lebih tinggi, lebih kita akan mempunyai peluang untuk dipilih lah. Dan seperti yang Dr. Aina tanya tadi berkaitan dengan pasca siswazah ataupun postgraduate, di fakulti kita ada menawarkan Dr. Falsafah secara penyelidikan dalam bidang sains sosial. Kita ada banyak bidang yang pelbagai dalam social science seperti perakaunan, kewangan, pengurusan, kaunseling dan sebagainya. Dan sarjana sains secara penyelidikan juga ditawarkan, terutama pada mungkin ada kaunselor sekolah ataupun cikgu-cikgu, atau adik-adik juga boleh membina ataupun yang ingin melanjutkan pelajaran ataupun boleh adakan cita-cita lah untuk ke peringkat pengajian yang seterusnya. Jadi kita menawarkan PhD ataupun sarjana sains tadi di dalam bentuk penyelidikan ataupun kita panggil master sains lah. Dan fakulti juga menawarkan master secara kerja khusus ataupun sarjana kerja khusus. Kita ada 4 selain daripada 6 program prasiswazah. Di peringkat pasca siswazah sarjana secara kerja khusus kita ada sarjana pengurusan zon pantai bersepadu ataupun Master of Management ICZM. Kemudian kita ada sarjana pentadbiran perniagaan ataupun MBA, sarjana kaunseling dan juga sarjana ekonomi. Seterusnya sedikitlah yang kita akan lihat berkaitan dengan sarjana kerja khusus yang pertama iaitu Master of Counselling.
Di mana di sini saya rasa master ini ditawarkan secara full time selama 4 semester, iaitu 2 tahun dengan 48 jam kredit untuk bergraduat, dan CGPA at least minimum adalah 2.75 dan ke atas. Dan sarjana kaunseling ini juga adalah mendapat kelayakan ataupun selepas bergraduat dia akan dikira sebagai kelayakan badan profesional di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi adik-adik ataupun kepada penonton yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat pasca siswazah boleh menghubungi pengurusi bidang kaunseling iaitu Dr. Siti Salina dengan emailnya adalah ctchina.thailand.salina@umt.edu.my. Seterusnya kita ada program master coursework yang kedua iaitu Master Economics, di mana di sini kalau dilihat penawarannya adalah selama 3 semester secara full time dengan 40 jam kredit. Dan di sini kita lihat dia punya minimum requirement adalah 2.75 dan adik-adik boleh menghubungi pengurusi bidang ekonomi iaitu Dr. Muhammad Nasir bin Nawawi dengan emailnya nasir@umt.edu.my. Dan seterusnya kita ada Master by Thought course yang ketiga iaitu Master of Management, Integrated Coastal Zone Management ataupun MMICZM, yang mana di sini kita lihat juga menawarkan 3 semester secara full time dengan 40 jam kredit, dan di sini kita lihat di mana master ini adalah master yang paling lama lah ditawarkan di fakulti. Jadi untuk lebih lanjut lagi, sebab master ini lebih kepada mengintegrasikan antara bidang pengurusan dan juga sains, di mana kita ada integrated combination yang menjurus kepada sains environmental science untuk melihat pesisir pantai lah, nak conserve the nature dan sebagainya. Jadi adik-adik boleh menghubungi pengurusi bidang pengurusan untuk mendapatkan maklumat lanjut iaitu Profesor Madya Dr. Marhana Muhammad Anwar dengan email marhana@umt.edu.my. Dan yang terakhir sekali kita ada MBA ataupun Master of Business Administration, di mana di sini kita menawarkan MBA ini juga di Cyberjaya. Selain daripada Terengganu campus, kita juga ada penawaran di sana yang ramai juga kita punya graduan ataupun pelajar-pelajar terdiri daripada kapten kapal. Dan di sini kalau dilihat MBA ini juga mempunyai penawaran selama 4 semester ataupun 2 tahun dengan 48 jam kredit. Dan kita lihat juga di mana ada minimum requirement sebanyak 2.5, CGPA at least minimum 2.5 ataupun working experience, dan ini yang kita ada satu kelayakan ataupun satu consideration on aspect seperti apel lah lebih kurang untuk yang lebih kepada kapten-kapten kapal. Jadi di sini ini antara keunikan MBA, di mana kita ada 4 specialization, dipanggil course concentration, di mana di situ ada strategic management, boleh ambil elektif daripada marketing, Islamic finance ataupun maritime logistik tadi. Itu yang mungkin ramailah yang juga terdiri daripada orang yang ingin membina kerjaya daripada industri maritim lah. Dan untuk mengetahui lanjut tentang program ini, boleh juga menghubungi Profesor Madya Dr. Marhana di email marhana@umt.edu.my. Dan saya kembalikan kepada Dr. Aina. Terima kasih Dr. Lin. So itu adalah penerangan yang terperinci yang telah diberikan oleh Dr. Lin berhubung dengan pasca siswazah program. Pada masa yang sama, student juga, adik-adik di luar sana juga boleh melayari website fakulti Aspects. Okey, saya nak tanya kepada Dr. Riaz lah. Sekiranya adik-adik di luar sana
berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran di sini. Jadi apakah peluang-peluang yang mereka akan perolehi? Apakah faedah yang mereka akan perolehi? Bagaimana dengan peluang untuk mencari badan profesional dan pasaran kerja? Sebab saya yakin mereka di luar sana tertanya-tanya apa sebenarnya yang manfaat yang boleh diperolehi dengan menyertai program, especially fakulti kita. Dr. Riaz, silakan, termasuk dengan latihan industri sekali. Terima kasih Dr. Aina lagi sekali. Okey. So, adik-adik di UMT ini kita bukan hanya menumpukan kepada aspek pengajaran semata-mata, kita juga melihat kepada aspek penyelidikan dan juga perkhidmatan. So, in terms of penyelidikan, di UMT kami apa yang kami cuba buat adalah supaya setiap ilmu, setiap yang kami buat, ilmu pengetahuan dapat disampaikan kepada komuniti. So, melalui penyelidikan kita boleh dapat memastikan terdapat pindahan ilmu lah daripada kajian yang telah dijalankan, dan di mana dapat memanfaatkan komuniti setempat, dapat memanfaatkan industri awam, industri swasta. So kami banyak terlibat dengan projek-projek penyelidikan. So adik-adik juga boleh terlibat dalam penyelidikan seperti ini supaya ilmu itu bukan hanya secara dalam classroom semata-mata, tetapi adik-adik dapat lihat dalam in terms of the real situation lah. Pengajaran, dari aspek pengajaran saya rasa saya telah jelaskan sebentar tadi. In terms of perkhidmatan, di UMT kita juga ada banyak academic club, ada social club, dan kita ada banyak provide banyak services lah kan di sini. So adik-adik mungkin tak perlu risau, adik-adik mungkin tidak akan tercicir. So we will guide you lah kan. So yang adik-adik hanya yang perlu yakin adalah jom sertai UMT, dan mungkin melalui 3 aspek ini mungkin adik-adik dapat belajar banyak benda dan dapat improve kemahiran insaniah adik-adik sendiri. Kalau kita lihat tadi Dr. Aina ada bertanya berkaitan dengan kebolehpasaran. Sebab pada tahun 2020, 82% graduan dari Fakulti FPEPS yang keluar telah memperoleh pekerjaan lah. So perkara ini merupakan sesuatu yang setiap pelajar, setiap mahasiswa nak tengok lah kan. So kita keluar nak jadi apa? So adik-adik saya boleh cakap dengan agak yakin, peluang pekerjaan tu insya-Allah ada. So ramai yang graduan kita telah keluar dan dapat memperoleh pekerjaan. Dan apakah faktor yang menyumbang kepada high graduate employability ni, kebolehpasaran graduan ini adalah kita juga menyediakan badan profesional, pensijilan daripada badan profesional bagi program perakaunan dan program counselling. Dengan pensijilan ini, sebelum adik-adik masuk ke alam pekerjaan, adik-adik dah ada professional certificate dan adik-adik dah ada nilai tambah kepada diri adik-adik sendiri. Dan kita juga ada program dari aspek mobility antarabangsa, inbound dan outbound, kepada Dongguk University, South Korea, Guangdong Ocean University, China, Universiti Pamulang, Indonesia, Chiang Mai University dan banyak lagi universiti-universiti yang lain. So dengan mobility ini, adik-adik kita ada pendedahan antarabangsa lah. So bukan hanya setempat sahaja tanpa melihat pada konteks antarabangsa. So kita berikan banyak pendedahan. Dan dari aspek jaringan industri, kita ada beberapa jaringan industri yang telah kita lakukan, dan juga peluang-peluang pekerjaan saya juga telah terangkan sebentar tadi lah kan. So mungkin next kita boleh lihat dari aspek industri partners kita. Kita ada industri partners dengan Teaching Accountancy Firm, Salihin Syariah Advisory, ACCA Think Ahead, CPE Australia, CGSCIMB, RHB, CPA, Pelabuhan Kuantan. So yang ini hanyalah beberapa. Terdapat banyak lagi jaringan-jaringan industri yang telah kita jalankan supaya graduan kita ni dia dapat industrial punya exposure, supaya mereka dapat banyak maklumat, dapat banyak pendedahan berkaitan apakah peluang-peluang pekerjaan yang ada. Di samping itu, baru-baru ini kita juga ada menandatangani MOU dengan CGS-CIMB, di mana kita akan membangunkan sebuah ruang untuk melakukan perdagangan saham. So adik-adik, even dengan belajar di UMT, adik-adik boleh berdagang saham dah. Boleh belajar cara nak berdagang saham melalui platform CGS-CIMB inilah. So ini adalah beberapa gambar-gambar semasa proses tanda tangan MOU baru-baru ini. Di samping itu, kita juga ada beberapa MOU bersama banyak lagi universiti, bersama Tourism Malaysia, bersama kementerian-kementerian di kerajaan, dari TISIS Terengganu dan Mercu Buana. So MOU ini telah membantu dalam memastikan graduan kita memperoleh banyak
manfaat di peringkat negara dan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. So saya rasa mungkin masa pun dah agak suntuk, saya pass kembali kepada Dr. Aina. Terima kasih Dr. Yasir. Saya harap adik-adik luar sana dah dapat gambaran dan can set their minds untuk memilih UMT, especially Fakulti Business sebagai pilihan utama, mana tahu ada peluang pergi ke Korea kan untuk pertukaran pelajar. Okey, seterusnya saya sekali lagi nak jemput Dr. Lin untuk menceritakan, untuk menjelaskan tentang bagaimana hubungan partnership in terms of academics di Fakulti Aspek. Okay, terima kasih Dr. Aina. So, saya rasa tadi dah kita lihat industry partners. Sekarang ni academic partners, sebenarnya banyak juga kita buat jaringan bersama beberapa pelbagai universiti untuk menghantar pelajar mobility ataupun melaksanakan LI secara di peringkat antarabangsa. So antara universiti yang kita ada kerjasama adalah seperti Dongguk University South Korea yang melibatkan pelajar tourism dalam AIMS Mobility. Kita dah hantar rasanya dalam 3-4 pelajar outbound ke sana dan dibuat, ada antaranya pergi ke sana dan ada yang virtual sebab COVID kan. Dan juga kita menerima sebelum COVID tu pelajar dari secara inbound dari Dongguk University juga ke UMT. Dan kita ada juga pelbagai academic partners dari Telkom University Indonesia di Bandung. Kita ada Universiti Negeri Malang, Universitas Trisakti yang melibatkan program ekonomi, policy, Universitas Malikul Saleh, Ansyah dari Aceh, Malaysian Consortium for Education Mauritius, MCEM ataupun INSIF, dan pelbagai universiti lain lah seperti Universiti Sumatera Utara, USU, Universiti Pakuan, Universiti Pajajaran, Kalbis Institute. Yang ini kita banyak melaksanakan program rasanya dalam 1-2 semester kebelakangan ni di bawah program pemasaran dan juga perakaunan lah. Kita ada laksanakan aktiviti seperti business plan competition dan sebagainya di peringkat antarabangsa. Dan juga kita ada Universiti Tunku Umar, U2 ataupun Universiti Sumatera Utara, USU lah. Ada antara pensyarah kita yang mengajar secara virtual sebab COVID kan. So ini antara apa yang kita lihat selain daripada aktiviti pelajar dihantar secara mobility, inbound ataupun outbound tadi, pensyarah kita ataupun warga akademik kita juga mempunyai peluang untuk melaksanakan pelbagai aktiviti dengan partners, academic partners kita. Dan seterusnya, saya rasa selain daripada academic partners, kita nak highlight juga apa pencapaian pelajar ataupun apa aktiviti pelajar. Adik-adik nak tahu kan, belajar kat sini 3-4 tahun, apa yang mungkin graduate ataupun pelajar-pelajar cuba isi masa yang lapang yang mereka ada. Bukan hanya setakat academic achievement, kita juga nakkan graduan yang holistik. Jadi kemahiran insaniah lain juga boleh diterapkan dalam pelbagai aktiviti pelajar yang dilaksanakan di fakulti lah melalui kelab-kelab macam Dr. Rias dulu presiden, mantan presiden NREC. Kita ada 6 kelab, kita ada NREC, kita ada PECA untuk counselling, HiZac untuk accounting, Marsi untuk marketing, Tourmac untuk tourism dan juga Poseso untuk policy lah. Jadi semua pelajar yang ada di bawah kelab ini banyak menganjurkan aktiviti-aktiviti sama ada peringkat di peringkat universiti ataupun peringkat fakulti hinggalah ke peringkat antarabangsa. Sebab kita ada yang macam tadi business competition, kita ada contoh macam yang tertera tu, kita ada program Liga Futsal di kalangan pelajar-pelajar yang ni sebelum COVID. Kita alhamdulillah sempatlah, tapi masa COVID kita ada juga banyak games dan juga competition activities secara virtual lah yang dibuat oleh pelajar-pelajar. Dan juga kita ada finishing school programs untuk pelajar final year yang dibuat bersama KPMG dan rasanya Dr. Aina pun terlibat. Soon kita ada dengan Talent Corp dan kita pernah juga buat pelajar final year dengan Slim ataupun Career Cube dan banyak lagi lah sebenarnya yang menarik untuk membina sasiah ataupun kemahiran insaniah pelajar secara holistik. Dan yang terakhir sekali kita ingin menarik perhatian adik-adik, ini adalah alumni kita ataupun pencapaian akademik dan juga bukan setakat akademik secara holistik tadi. Contohnya kita ada saudari Fatonah binti Muhammad Zaidi yang dianugerahkan anugerah pelajar diraja bagi kategori Bumi Putra. Saya rasa ini adalah satu anugerah yang the highest, the top dalam universiti. Baru saja dianugerahkan pada convocation yang terkini lah.
Ini daripada program kaunseling, dan seterusnya kita ada juga pelajar pasca siswazah yang turut memenangi awards ataupun anugerah di peringkat universiti melalui Dr. Camelia Muhammad Khair Al-Momani di bawah program ataupun Dr. Falsafah Perakaunan lah bagi social science. Ini international student kita lah. Dan seterusnya saya rasa pencapaian pelajar-pelajar kita juga boleh dilihat seperti saudara Eng Keng Ki daripada Akaunan untuk anugerah Naib Chancellor yang terbaik fakulti. Yang ini yang paling latest lah, tapi sebenarnya banyak lagi pencapaian pelajar-pelajar ataupun alumni kita sebelum-sebelum ini. Dan yang terakhir sekali, saya rasa pencapaian pelajar bukan setakat akademik tetapi juga di bidang sukan ataupun co-curriculum. Contohnya seperti saudari Nur Izzati Anisha yang dari Perakaunan memenangi pertandingan karate. Dan kita ada yang seterusnya, saya rasa Kirtanak dan seterusnya, di mana Kirtanak ni dia dari juga saudari ini dari program Perakaunan memenangi banyak pertandingan seperti Monster Awards dan juga di peringkat antarabangsa lah. Dan kita ada di bawah tu dua lagi pelajar perakaunan, contohnya Janice Lai yang juga memenangi tempat pertama di peringkat antarabangsa Dr. Aina. Banyaklah sebenarnya yang nak diceritakan sebab kita ramai pelajar kan, 3,000 lebih. So sebenarnya banyak pencapaian. Kalau adik-adik menyertai kami, insya-Allah adik-adik pun akan berpeluang sebenarnya untuk mengasah bakat ataupun mengenali diri masing-masing, potensi diri untuk memperkembangkan bakat yang ada dari sudut akademik dan juga bukan akademik. Saya serahkan kepada Dr. Aina semula. Terima kasih. Okey, saya awak berharap dengan penjelasan yang diberikan oleh kedua-dua panel ini telah memberi gambaran yang jelas kepada adik-adik kita di luar sana untuk menyertai program kita, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan adik-adik di luar sana, UMT Universiti Malaysia Terengganu adalah berdekatan dengan pantai. So sekiranya adik boleh merasai sepoi-sepoi angin apabila berjalan ke kuliah. Sangat mengasyikkan. Okey, saya sekali lagi oleh itu ayuh adik-adik semua jangan tunggu lagi, buatlah keputusan pilihan yang tepat untuk memohon Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Pembangunan Sosial sebagai pilihan utama adik-adik, insya-Allah. Kita semua akan berjumpa di sini. Begitu saya sekali lagi dengan ini ucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel kita, Dr. Azlin Zarini binti Ahmad, Timbalan Dekan Akademik, dan juga Dr. Riaz, Pensyarakanan di Fakulti Aspek juga. So sebagai mengakhiri buah bicara santai kita pada petang ini, saya ingin menyampaikan sedikit serangkap pantun. Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama kami. Jumpa lagi adik-adik insya-Allah di Universiti Malaysia Terengganu pada semester akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.